Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa buah hadis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil karim, amma ba'. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadha ittaqillaha wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak thumma yalqahu min al-ghad fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu falamma fa'alu dhalika daraballahu qulubahum quluba ba'dihim bi ba' thumma qala lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ila qawlihi fasiqun. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولتأترنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kemerosotan Bani Israel bermula sedemikian ini. Apabila seorang daripada mereka bertemu orang lain, maka dia akan berkata, wahai fulan, takutilah Allah dan tinggalkanlah keburukan yang sedang kamu lakukan kerana perkara itu tidak halal bagi kamu. Selepas itu dia bertemu lagi lelaki tersebut pada hari yang lain, tetapi lelaki tersebut masih belum berubah. Keadaan lelaki itu yang masih belum taat tidak pula menghalangnya daripada menjadi rakan yang makan, minum dan duduk bersama seperti sebelumnya. Apabila keadaan sedemikian telah berleluasa dan mereka telah meninggalkan bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati orang yang taat keras sebagaimana hati-hati orang yang ingkar. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Yang bermaksud, orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknat melalui lidah, yakni melalui doa Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak pernah mencegah antara satu sama lain perbuatan mungkar yang mereka telah lakukan. Engkau, wahai Muhammad, melihat banyak daripada mereka menjadikan orang kafir musyrik teman rapat mereka untuk memusuhimu. Sesungguhnya amatlah buruk apa-apa yang mereka sediakan bagi diri mereka, berupa dosa-dosa untuk bekalan mereka di akhirat, yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka dan mereka akan kekal dalam azab neraka. Sekiranya mereka beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta apa-apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik sebagai pembantu, yakni teman. Tetapi kebanyakan daripada mereka ialah orang-orang yang fasik. Kemudian baginda berkata dengan penuh ketegasan, demi Allah, sesungguhnya hendaklah kamu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Serta cegahlah penzalim daripada kezalimannya dan bawalah dia ke arah yang hak dan tetapkanlah dia di atas perkara yang hak itu. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده فلا يأخذوا على يديه أو شك أو يعمهم الله بعقاب منه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, sesungguhnya kamu membaca ayat ini, ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah tempat kembali kamu semua. Kemudian dia akan menerangkan kepada kamu apa-apa yang kamu telah lakukan untuk membalasnya. Al-Maidah ayat 105. Sedangkan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila orang ramai melihat seseorang melakukan kezaliman dan mereka tidak mencegah kezaliman itu, maka dalam jangka masa yang singkat Allah akan menurunkan azabnya secara umum. Maksud Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah pemahaman kamu terhadap ayat itu adalah apabila seseorang itu berada di atas jalan petunjuk, maka tidak perlu lagi baginya melakukan bil ma'ruf dan nahi anil munkar, kerana dia tidak akan dipersoalkan sedikit pun tentang orang lain. Beliau telah membaca hadis tersebut untuk menolak fahaman yang salah terhadap ayat itu. Daripada penerangan beliau dapat kita faham dengan jelas bahawa mencegah kemungkaran sehabis mungkin ialah tanggungjawab umat ini dan ia merupakan tugas setiap orang. Pemahaman ayat tersebut yang betul ialah, wahai orang yang beriman, fikirlah untuk islahkan diri kamu. Bentuk perjalanan kamu di atas jalan yang lurus ialah kamu hendaklah membaiki diri kamu sendiri, dan di samping itu usahakanlah untuk islahkan orang lain juga. Sekiranya setelah kamu usahakan untuk islah namun masih ada lagi yang sesat, maka kesesatannya itu tidak akan menjejaskan kamu. Alhamdulillah, kita telah dengar dua buah hadis mengenai pentingnya kita mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Sehingga dulu Bani Israel lah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disebabkan mereka tinggalkan perkara ni dan mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka telah dilaknat melalui nabi-nabi mereka. Jadi itulah pentingnya. Nabi SAW dah tak ada dah. Jadi Nabi SAW tinggal kerja mengajak kepada kebaikan ni pada kita umat-umat dia. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, bila seorang Nabi dia meninggal, wafat, maka bila teruk keadaan umat dia tu jauh pada Allah, Allah akan hantar lagi Nabi lain untuk bagi peringatan, untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Tapi bila Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, telah wafat, maka Allah tak akan hantar lagi Nabi. Teruk macam mana pun umat ni, Allah tak akan hantar lagi Nabi. Dan kita tengok berapa banyak keburukan umat-umat yang zaman-zaman dahulu, semua terhimpun dalam umat akhir zaman ni. Tapi Allah tak akan hantar lagi para Nabi. Tapi kerja kenabian itu tugas Nabi yang dahulunya hanya Allah bagi pada Nabi, tapi Allah telah wariskan kepada umat. Tanggungjawab ni telah Allah bagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab inilah menyebabkan kita ke akhirat nanti mulia pada umat-umat yang terdahulu. Jadi nak tak nak kita kena ambil lah tanggungjawab ni.
tengok diri kita, keluarga kita, anak bini kita, jiran-jiran kita, semua tanggungjawab kita tu kan. Kalau kita tak ajak dia orang kepada kebaikan, dia orang akan tuntut ke akhirat nanti. Tapi kalau kita dah ajak, dah bersungguh-sungguh kita usaha doa dan sebagainya, dia orang tak nak juga, itu terpulang pada mereka lah kan. Allah takkan soalkan kita setelah kita berusaha mengajak mereka. Tapi kalau kita tak ada usaha untuk fikir macam mana dia orang pun sama-sama dapat amal ibadat, jadi orang yang baik kan, Allah akan soal kita ke akhirat nanti, insya-Allah. Bersama-samalah kita amalkan hadis ini dan kita sampaikan pada semua orang, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta.